Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala qalu subhanaka la 'ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sidang penuntun, alhamdulillah bersyukur pada Allah pada malam ni dapat kita bersama-sama lagi untuk kita sambung pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Al-Arba'un Al-Malayuwiyah. Ada hadis 40. Ada hadis 40 dirahmati Allah dalam alam Melayu kita, yang diriwayatkan oleh ulama-ulama kita di Nusantara ni, khususnya di tanah Melayu kita, berkaitan dengan adab-adab sesama manusia. Dan kita telah bincangkan hadis yang pertama berkaitan dengan niat dalam konteks beramal ataupun bermuamalah dengan ataupun bersosial dengan manusia ataupun dengan dalam berurusan sesama manusia. Dan insya-Allah pada malam ni kita masuk bab yang kedua, bab keperluan mengamalkan adab ketika berurusan sesama manusia berdasarkan atau berpandu kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut kita kata at-ta'amul ma'an nas, maknanya berurusan sesama manusia, bermuamalah sesama manusia, kita kata adalah sebaik-baiknya ianya apabila disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka ianya di situ ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukan perkara tersebut dengan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di sana jika ianya perintah daripada Allah, perintah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ianya dianggap satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dianggap itu salah satu tuntutan dari segi syarak. Barangkali dalam kata ta'amul ini boleh jadi kita kata bila sebut sunnah ada yang boleh jadi wajib, ada yang boleh jadi harus dan sebagainya. Wallahu a'lam. Hukum taklif tu ada termaktub dalam bab ta'amul ma'an nas, berurusan dengan sesama manusia. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks kita bertaamul sesama manusia ini bersumberkan seharusnya lah mesti berdasarkan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama bukan makna kita menolak amalan-amalan baik yang tidak disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun jika ada, jika ianya tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada dasarnya ianya dibenarkan, khususnya dalam bab muamalat. Sebab dalam bab muamalat ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia kita kata dalam bab ta'amul, berurusan bersosial ini, pada dasarnya dia bersifat terbuka berbanding dengan ibadat. Ibadat dia bersifat tertutup. Apa maksud terbuka dan tertutup? Ustaz katakan tertutup, kalau ibadat ni tertutup, maknanya kita kata akal, kita kata dalam contohnya dalam dalam Al-Quran ni Allah sebut wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan semua urusan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jadi asal dalam bab muamalat, perniagaan dan sebagainya dibenarkan selagi mana tidak bertentangan dengan syariat. Dia beza dengan ibadat. Ibadat kita kata asalnya kita tak boleh create ibadat kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah, apa yang disyariatkan oleh Rasulnya. Itu sahaja yang dibenarkan. Jadi
itulah kita kata asas kita yang kita nak bincangkan pada malam ini, tuan-tuan mati Allah. Dan kita sebut dalam tajuk kita pun dah sebut luzumul ardi adabi ta'amul ma'an nas ala Quran wa sunnah. Dalam bab ta'amul juga seboleh mungkin kita lihat juga apakah saranan-saranan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kata ada yang ta'amul itu bersifat kita kata wajib sesama manusia untuk laksanakan, dan ada yang bersifat apa yang kita kata ada larangan daripada syarak untuk kita lakukan sesama manusia. Contohnya kita kata yang dilarang, kita katakan mengumpat, menganiaya, mencela, mencaci, memaki dan sebagainya. Itu perkara yang diharamkan oleh syarak berdasarkan nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kita kata ta'amul ini dituntut kita, contohnya memberi salam sesama orang Islam. Afshus salamu fima bainakum, beri salam di antara kamu. Ada beri salam pada orang yang kamu kenal ataupun pada orang yang kamu tak kenal, sesama Islam. Jadi di sana ada perkara-perkara yang dituntut oleh syarak. Jadi tuan-tuan dimati Allah Subhanahu wa taala, kata muallif rahimahullahu taala, kalau versi bahasa Melayunya kita bacakan yang versi bahasa Melayunya, bab yang kedua tu, saya meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada guru saya. Muallif kitab ni iaitu Al-Fadil Ustaz Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahman bin Abdul Karim Al-Osmani. Dia kata dia meriwayatkan hadis ini dalam bab ini, hadis-hadis yang disebut nanti dalam bab ini daripada guru dia, iaitu Mufti Negeri Pulau Pinang. Siapa dia Mufti Negeri Pulau Pinang ni? Datuk Seri Haji Dr. Wan Salim bin Muhammad Nur, Pulau Pinang. Ada. Dengan sanadnya yang bersambung kepada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun berkhutbah di antara kami pada suatu hari. Baginda mengucapkan puji-pujian ke atas Allah, memohon perlindungan kepadanya dan mengingatkannya dan mengingatinya. Kemudian baginda bersabda, aku meninggalkan kepada kalian dua perkara yang berat, iaitu kitabullah yang di dalamnya petunjuk dan cahaya. Maka ambillah, iaitu amalkanlah kitab Allah itu dan berpegang teguhlah kepadanya. Itu hadis yang pertama. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dengan nombor bilangan hadisnya 2407. Hadis yang kedua, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku meninggalkan kepada kalian wahai manusia sesuatu yang jika kalian bersungguh-sungguh menjaganya tidak akan kalian sesat buat selama-lamanya, iaitu Al-Quran, kitabullah dan sunnah nabinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadraknya, nombor bilangan hadisnya 324. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, apakah engkau melihat perkara-perkara yang aku anggap ibadah yang telah kulakukan pada zaman jahiliyah, berupa perhubungan silaturahim, pembebasan hamba dan sedekah, apakah aku mendapat pahala daripadanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, sesungguhnya apabila kamu masuk agama Islam, amalan-amalan baik yang kamu lakukan dahulu, lakukanlah, telah selamat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih Bukhari dan juga sahih Muslim. Lafaz hadis di atas adalah riwayat Bukhari, nombor bilangan hadis 1436. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tiga hadis ini kita akan baca, kita akan hurai satu persatu. Alhamdulillah, topik kita pada malam ini seperti mana yang saya jelaskan tadi, luzumul ardi adabi ta'amul ma'an nasi ala Quran wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sumber hukum syariat kita, syariat Islam, sumber hukum yang disepakati oleh para ulama ialah 4. Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Itu susunan lah. Ada yang kata ijma' dulu. Kenapa ijma' Ustaz? Yang katakan ijma' tidak akan berlaku kecuali bersandarkan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang disepakati. Ada susunan lah kata gitu. Tetapi sebahagiannya kata tidak letakkannya pada yang ketiga. Ada sebagai kita katakan
meletakkan kalamullah yang pertama, kemudian kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ijma' mengatakan. Sebab ijma' ni berlaku pada manusia yang bersepakat, tapi berdasarkan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas, 4 perkara ni adalah yang disepakati oleh para ulama. Ada yang disepakati, makna sepakat semua ulama pegang 4 benda ni: Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Hatta Daud Az-Zahiri rahimallahu ta'ala, Imam Daud Az-Zahiri juga, walaupun dinukilkan beliau tidak menggunakan qiyas dalam amalan, dalam syariat berkaitan dengan umur perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat, tetapi tak boleh lari. Ada banyak dalam kitab-kitab mereka pun, dalam kitab-kitab kitab-kitab fiqh mazhab Az-Zahiri pun dinukilkan ada juga sumber-sumber qiyas yang diguna pakai, walaupun menafikan qiyas tadi. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, 4 perkara ni adalah sumber hukum yang disepakati. Pada dasarnya 2 je lah, sebab Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Yang sunnah, yang ijma' dan qiyas datangnya kemudian, katakan selepas tu. Pada dasar yang asasnya ialah 2 perkara, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi 4 perkara ni disepakati, yang lain tidak disepakati. Yang lain tu apa? Banyak. Banyak. Ada yang amal ahli Madinah. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dia kata kita ada pandangan disebut, dia kata masalih mursalah. Kemudiannya adalah dia punya, saya tak ingat sekarang ni, banyak mati Allah Subhanahu wa taala yang diperselisihkan, diperselisihkan oleh para ulama, adakah dia boleh dijadikan sumber hukum ataupun tidak. Wallahu a'lam. Jadi kita kata sumber hukum ini hari ini, mutaakhir ini, ada orang menambahkan lagi sumber hukum yang sangat asing di sisi ulama, iaitu melalui mimpi. Mereka berhujah dengan mimpi untuk mensyariatkan sesuatu. Mereka berhujah dengan mimpi untuk menetapkan sesuatu urusan dalam bab ibadat, dalam bab syariat. Ini bahaya. Sebab kita patut ulama tidak meletakkan mimpi itu dalam kumpulan yang disepakati, sumber hukum yang disepakati ataupun sumber hukum yang tidak disepakati. Tapi mutaakhir ini, akhir-akhir ini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sumber hukum baru pula. Mimpi itu dijadikan sebagai sumber hukum. Lagi-lagi apabila setengah mendakwa bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendapat secara direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis secara direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini yang bahaya, katakan. Kenapa saya kata bahaya? Sebab kalau kita kata syariat itu ada perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat diterima melalui mimpi, maka merujuk bahawa Islam ini belum sempurna lagi. Sedangkan ayat Al-Quran dah diturunkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah wafat, Allah Subhanahu wa taala telah turunkan ayat Al-Quran, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, agama kamu dah sempurna dah. Sebab tu Rasulullah wafat. Kalau tidak sempurna, Rasulullah masih lagi hidup. Dan kita jelas semua sepakat, para ulama amsar, ulama seluruh dunia sepakat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Telah wafat, meninggal, dah wafat, dan dia hidup alam barzah. Alam barzah lah, alam kubur, tak? Dan ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya Allah kembalikan roh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jasadnya untuk dia menjawab selawat kita ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam.
Ya, kita manusia boleh bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada masalah. Benda itu satu busyra, satu kita kata satu perkara yang khabar gembira kepada orang yang dapat bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk menjadikan mimpi itu sebagai satu bentuk pensyariatan, makna untuk menerima hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak ada dalam kitab-kitab hadis, ataupun untuk menerima syariat-syariat, amalan-amalan, ibadat-ibadat yang baru, ataupun untuk menerima kelebihan-kelebihan satu-satu ibadat itu, maka ini semua tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala dianggap perkara yang bertentangan dengan syariat. Bertentangan dengan syariat. Jadi kita kena berhati-hati. Tak salah kita kata seorang itu mendakwa dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita kata kebarang kalian mungkin zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu kelebihan yang Allah nak berikan pada siapa sahaja yang dikehendaki. Siapa-siapa boleh mimpi jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk jadikan dia sebagai sandaran sumber hukum, untuk menyatakan kelebihan-kelebihan tertentu, macam baru-baru ni yang di YouTube di Indonesia ada seorang ni, dia kata dia menceritakan perihal guru dia bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, dan gurunya meminta tuan-tuan macam Allah supaya memberikan beberapa hadis, 3 hadis, beberapa hadis yang tidak disebut dalam kitab-kitab. Maka dia ceritakan salah satu hadisnya berkaitan dengan kelebihan minum kopi. Tuan-tuan, kopi zaman Nabi pun tak ada. Kalau ia pun nak apa? Kalau kata ia pun nak letakkan kelebihan minum kopi itu, janganlah sandar kepada Nabi, katakan. Zaman Nabi pun kopi pun tak ada lagi. Ada. Jadi kita kata benda tu tak boleh, katakan kita kata bercanggah dengan nas. Nas mana? Nas yang saya bacakan tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Tolak terus kita katakan. Tak boleh katakan walau hujjah bertemu dengan Nabi, mimpi bertemu Nabi sekalipun. Ada orang kata, oh ni Nabi beritahu pada dia kelebihan amalan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hatta kelebihan satu-satu ibadat itu pun tidak boleh diberikan ke dalam apa ni, dalam mimpi, kata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ianya bertentangan. Sebab kelebihan ke syariat ke ibadat ke apa semua, tuan-tuan, telah sempurna. Semua telah disyariatkan. Tidak ada satu pun yang tertinggal, tuan-tuan. So kalau kita kata mendakwa, misal katalah ada orang kata, Ustaz, malam tadi saya mimpi jumpa dengan seorang ni, bukanlah Nabi tapi jumpa dengan seorang tok guru, pakai jubah putih, sorban, molek, dia kata. Dia suruh amal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, atau yuhyi wa yumiit, wal hamdu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir, satu hari 100 kali. Dia suruh amalkan gitu, satu hari 100 kali. Boleh tak kita amalkan? Kat situ. Boleh tak kita amalkan benda yang dapatnya daripada mimpi? So para ulama kata tak boleh. Pada hukum dasarnya tak boleh, katakan. Ia boleh dilakukan bagaimana? Apabila benda amalan itu warid dalam hadis Nabi SAW. So kita cek dalam hadis tak amalan baca la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir, satu hari 100 kali. Oh ada. Bisa kata ada. Memang ada pun. Memang ada dalam nas. Kita beramal itu bukan kerana mimpi tu. Kita beramal kerana ianya sabit dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita ingat baik-baik, kata. Dia amalan ni bukan duk main mimpi-mimpi. Kalau kita duk amalan ibadat ni berdasarkan mimpi belaka, tuan-tuan, ada satu kaum yang memang
guna mimpi je untuk beramal. Dia pantang je dapat mimpi, dia akan buat. Ada satu cerita, wallahualam, cerita ni cerita, nama pun cerita. Tak? Mungkin betul, mungkin tidak. Masjid masjid negeri dahulu ada seorang Hindu, orang agama Hindu. Dia punya sami dia bermimpi Tuhan dia suruh buat makbad dekat dalam kawasan masjid negeri Shah Alam. Ni kalau betul lah cerita ni, tuan-tuan mati Allah alam. Ini cerita kan, katakan. Dah kumpulan grup dia orang dia datang untuk buat upacara apa semua. Sekarang kalau kita kata duk fikir macam mana nak selesaikan ni. Jadi tuan-tuan mati Allah, mimpi ni cara dia kata nak selesaikan ialah dengan cara mimpi juga. Kalau ada hamba Allah ni kata dia mimpi, dia kata tak benarkan buat kat tempat ni kat situ. Tuhan dia kata aku punya Tuhan tak benarkan buat kat sini, dia kata. Jadi kadang-kadang itu kalau cerita tu betul, Allah alam, saya tak tahu, mungkin ada cerita yang tepat, itu sekadar. Maknanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ibadat ke syariat ke tidak boleh dilakukan melalui mimpi. Mimpi bukan sumber hukum. Okey, mimpi bukan sumber hukum. Maka sebab itu dalam hadis yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fina khatiban. Nabi berkhutbah. Nabi berkhutbah di hadapan kami. Fahamidallahu wa athna alaih. Adab berkhutbah, bila berkhutbah ni berucaplah. Nabi berucap tuan-tuan, kadang-kadang dengan merah padam muka, kadang-kadang dengan suara yang kita kata yang mengikut situasi. Mengikut situasi. Khutbah ni kena gitu. Khutbah tak boleh lah katakan kalau khutbah Jumaat, khutbah Jumaat kena khutbah Jumaat kalau kat kampung-kampung minta maaf lah kata nak. Semua pakat tunduk belaka. Dah lah kita khutbah tu dibaca. Kalau zaman dulu kita kalau orang kalau tengok tempat setengah-setengah tempat khutbahnya tak ada teks. Terus je katakan. Tapi kita kata dekat Negeri Selangor, khususnya Negeri Selangor semua pakai teks, kita ikutlah pakai teks. Kalau ikutkan asalnya khutbah itu berkhutbah, bukan membaca khutbah. Kalau berkhutbah dia tak ada teks, dia terus cakap ya. Tapi yalah ustaz-ustaz ni kalau dia dapat dia berkhutbah, dia bercakap, dia dapat mic ni, takut dia tak berhenti. Khutbah ni dia kena ringkas, dia tak boleh panjang. Dia beza dia kalau hari Jumaat khutbah itu antara 10 ke 15 minit je khutbahnya. Sepatutnya tak boleh lama, katakan. Sebab masa saya di JAIS dulu, Jabatan Agama, saya ingat lagi masa meeting dengan, walaupun kita orang bahagian pendidikan, kadang-kadang meeting dengan ahli majlis fatwa, sebab subjek-subjek tu kan ada berkaitan dengan fiqh, hadis apa semua tu kena merujuk kepada ahli majlis fatwa. Tanya, dia orang kata setiap khutbah yang keluar dites dulu, cukup lebih ke kurang 15 minit. So tahulah kita kalau seorang khatib itu berkhutbah lebih daripada 15 minit, imma sama ada dia menambah, senangnya katakan, dia menambah dengan dirinya sendiri, ataupun normatif Allah dia baca tu lambat. Estimate memang 15 minit je. Memang sunnah Nabi sallallahu. Saya pernah masa saya di masjid di Madinah, kalau di Masjid Nabawi itu saya cakaplah khutbahnya memanglah panjang sikit katakan. Saya duduk di Masjid dekat Madinah, ada satu masjid ni khutbah habis salat semua 15 minit.
Dan lagi kalau habis sembahyang kat masjid tu, dan lagi pergi Masjid Nabawi dengan khutbah dan solat. Nak. Ui, cepatnya Ustaz. Cepat. Memang cepat. Khutbahnya 5 minit, tak 5 minit ke 6 minit saja. 2 khutbah tu. Atau khutbah pertama duduk, kemudian khutbah kedua dalam around 5 ke 6 minit saja. Dia cakap hanya direct to point. Tapi kita tak adalah kata sampai macam tu cepat sangat kan, kata kan. So kita kata kat sini, kita dah memang dalam setiap siri khutbah hari Jumaat 15 minit, 15 minit ni, kata kan. Wallahu a'lam. Jadi salatnya dipanjangkan. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Baik. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Nabi berkhutbah wa wa'adha wa dzakkara. Dan dia beri peringatan, dia beri peringatan dan mengingatkan. Summa qala. Kemudian Nabi bersabda, ana tarikun fikum thaqalaini, 2 benda yang berat aku tinggalkan kepada kamu. Aku tinggalkan kepada kamu 2 benda berat. Yang pertama, kitabullah, kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran. Yang ada kita pada depan kita hari ini, Al-Quran yang kita duk baca, yang menjadi petunjuk, hudan lil muttaqin, hudan lin nas, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran bukan hanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, tetapi ianya juga petunjuk bagi manusia. Hudan lil muttaqin, hudan lin nas. Al-Quran itu bukan hanya untuk orang Islam. Al-Quran itu merupakan petunjuk juga kepada orang bukan Islam. Sebab itu ayat Quran Allah sebut dalam surah Baqarah pada awal ayat, hudan lil muttaqin. Tapi pada ayat syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin nas wa bayyinatin minal huda. So ayat Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa dan petunjuk bagi semua manusia. Semua manusia. Jadi tuan-tuan mati Allah, kita kata kitab Allah ini jelaslah kita katakan kalamullah, yang dipanggil tuan-tuan istilahnya hari ini kita kata dia adalah daripada sudut makna dilalah ke riwayat ke apa semuanya itu mutawatir, yakin. Mengatakan zanni, dia kata istilahnya apa dipanggil, astaghfirullahalazim, qat'iyatud dilalah wa qat'iyatus thubut. Dan ada ayat Al-Quran yang qat'iyatus thubut dan zanniyatud dilalah, katakan. Tapi thubut qat'i, memang orang tak boleh nak tolak dah, katakan. Contohnya kita katakan qat'iyatud dilalah dan qat'iyatus thubut dan qat'iyatud dilalah, kita kata kewajipan sembahyang. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sembahyang, maka tidak ada khilaf di sisi ulama salat. Tetapi ada yang qat'iyatu thubut, memang tak boleh diragukan sebab Al-Quran kalamullah. Tetapi bila berkaitan dengan nas ayat Quran itu dipanggil zanniyatud dilalah. Apa makna zanniyatud dilalah kat situ? Bukan diragui, tidak. Orang duk terjemah zanni diragui saja, tidak. Bukan maksud zanniyah itu diragui. Tetapi zanniyah dalam istilah istilah ilmu hadis ataupun dalam istilah mustalah hadis. Kita kena lihat pada mustalah hadis. Sama juga dalam bab tauhid. Bab tauhid tuan-tuan mati Allah, kita belajar, kalau belajar kitab tauhid, orang Johor kita ada kitab tauhid. Masa kecil-kecil dulu belajar sekolah agama. Belajar kita tahu Johor jam 4 bang. Dah jam 4. Orang Johor tahu lah kata. Dah jam 4. Kita tauhid dah jam 4 tuan-tuan belajar. Dia kata ada wajib pada akal, harus pada akal, mustahil pada akal. Tuan-tuan tu boleh faham wajib, harus, mustahil itu dalam konteks fiqh. Kena faham wajib, mustahil, harus tu dalam konteks akidah. Memang istilahnya sama, wajib, mustahil, harus,
Tapi kena tengok daripada sudut kacamata akidah. Kalau fiqh kena tengok dalam aspek fiqh. Sama juga macam sunnah dengan sunat. Apa beza sunnah dengan sunat? Sama je kan? Pada dasarnya nampak sama. Ejaannya S-U-N-N-H dengan S-U-N-A-T, sunat. Ejaan Arabnya sama je. Sin, nun, tak marbutah. Sebutannya lain. Sunat dengan sunnah. Orang Melayu kena ubah, kena buatnya tu. Kalau tak nanti tak nampak beza. Tapi dari segi bahasa Arabnya sama je. Sunnah, sunat sama. Ejaan. Tapi sudut pandang berbeza. Dalam fiqh bila sebut ia sunat, lain maknanya. Sunat. Daripada sudut ilmu hadis, sunnah lain maksudnya. Sebab tu kita dalam bahasa Melayu kita bezakan dengan sunat dengan sunnah. Ini sunnah. Bila sebut sunnah, maka boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi harus, boleh jadi haram, makruh. Tapi kalau sebut sunat, ni nak istilah nak mudah faham dalam sudut pandangan. Sunat, kita tahu dah, katakan ni buat dapat pahala, tinggal tak dapat apa-apa, katakan. Gitu, katakan. Jadi lain. Dan sunnah kita kata merujuk kepada qaul, fi'il, perbuatan kata-kata Nabi SAW, perbuatan Nabi dan persetujuan Nabi SAW. Jadi sudut pandang yang berbeza. Mari kita kata zanniyatud dilalah ialah kita kata ayat Al-Quran itu contohnya orang perempuan yang ditalak. Ditalak kematian kematian dia talak bukan talak sebab dia suaminya masih hidup ditalak tak. Dia panggil sebab kematian, suaminya mati. Ataupun dalam bab talak lah secara umum. Dalam Al-Quran dia ada sebut salasata quru. So ulama khilaf apa makna quru itu. Al-Quran tu dia apa makna quru? Ada yang kata mulanya daripada tuhur, kemudiannya suci, tuhur kemudian dia datang period. Ada kata mula daripada period. Dan adalah khilaf di sisi ulama dalam menyatakan makna quru itu. Maka itu yang dipanggil zanniyatu ad-dilalah. Bila ada khilaf dalam maksud ayat, di sisi ulama dia panggil zanniyah. Bukan ayat tu diragui, tidak. Sebab tu kena lihat daripada sudut pandang kita kata ilmu Al-Quran ataupun ilmu hadis. Itu Al-Quran kena rujuk pada ilmu Al-Quran. Kalau hadis Nabi SAW pun sama juga. Ada qat'iyatud dilalah dan ada qat'iyatul thubut dan ada zanniyatud dilalah dan zanniyatul thubut ataupun zanniyatul thubut, zanniyatul dilalah. Dan ada juga normatif Allah Subhanahu wa taala qat'iyatul thubut, zanniyatud dilalah. Dan dia punya penerangan dia. Itu yang timbul isu baru-baru ni tuan-tuan rahmati Allah, wallahu a'lam. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitabullah kita tahu dah. Semua tahu dah. Tidak ada seorang yang boleh menolak walaupun satu huruf daripada Al-Quran. Menolak satu huruf je daripada Al-Quran, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh dijatuhkan sebagai telah keluar daripada Islam. Ni kita kata dengan sengaja lah. Dengan sengaja dia tahu dah hukum tapi dia tolak juga satu huruf tu. Maka orang itu rahmati Allah Subhanahu wa taala telah boleh menyebabkan dia telah keluar daripada Islam. Dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas Al-Quran. Tetapi kita kata ada orang yang menafsirkan ayat Al-Quran tu dengan cara yang salah. Dia lain, dia tak tolak ayat Al-Quran, tapi dia selewengkan makna Al-Quran. Dia takwil ataupun dipanggil tahrif Al-Quran, ubah makna ayat Al-Quran. Banyak tu yang banyak berlaku tahrif. Contohnya kita kata dia tafsir Al-Quran. Contohnya fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Dia kata kahwin kita kata dia kena tambah, bukannya kahwin 3, kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4, tak, dia tambah semua. 2 campur 3
Campur 4 nama-nama Allah, campur 1. Itu yang dikahwin nama Allah, dia kahwin sampai 10. Dia kahwin sampai 10. Dia kata dalam Quran ada. Datang cikgu Kahar pula, dia katakan dia tafsir kot dia. Dia kata dalam Al-Quran tak ada sebut pengakhir Rasul, dia ada sebut pengakhir Nabi. Tak ada sebut tak pengakhir Rasul dalam Quran? Tak ada. Dalam Al-Quran ada sebut pengakhir Nabi. Jadi Rasul tu masih ada lagi. Dan dia adalah seorang Rasul. Tak juga dia katakan. Dia tahrif Al-Quran, dia ubah Al-Quran. Dia tak faham bahasa Arab, dia main bantai gitu je kata. Dia tak tahu sebelum seorang itu nak jadi Rasul, dia mesti jadi Nabi dahulu. Dia tak boleh terus direct kepada Rasul. Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebut pengakhir Nabi. Kalau ayat Al-Quran itu merujuk kepada pengakhir Rasul, maka lagi ramailah orang akan mendakwa jadi Nabi. Bila diletakkan ayat Al-Quran itu pengakhir Nabi, Nabi Muhammad itu pengakhir Nabi, maka secara automatically tidak mungkin ada orang nama-nama Allah boleh sewenang-wenang mengaku jadi Nabi dan juga menjadi Rasul. Itu dia punya ayat dah. Datang orang ni dia pusing kot lain. Ada macam-macam lah ayat Quran. Tentang macam Allah SWT itu Al-Quran katakan. Ada yang memang kita kata mutawatir, datang kepada kita dengan cara yang mutawatir. Wallahu a'lam. Kemudian tentang macam Allah Subhanahu wa taala kitabillah. Dalam kitab Allah ini di dalamnya terdapat hudan wa nur, petunjuk dan juga cahaya. Petunjuk dan juga cahaya. Cahaya ke mana? Cahaya jalan yang lurus. Petunjuk jalan yang lurus. Itulah yang kita sebagai orang Islam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, katakan. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, fakhudhu bi kitabillah. Peganglah, beramallah dengan kitab aku ni, beramallah dengan kitabillah, dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, wastamsiqu bih. Beramal dan pegang teguh. Istamsik, pegang teguh. Tak? Nabi kata, Nabi meminta kita semua untuk berpegang kuat dengan Al-Quran itu. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, Nabi kata dalam hadis yang lain, adduhuma bin nawajis. Gigit, pegang kuat-kuat, gigit kuat-kuat Al-Quran dan Sunnah itu dengan geraham. Dia kenapa dengan geraham? Kenapa tidak dengan gigi depan? Para ulama duk tafsir syarah hadis kata, kalau duk gigi depan, orang boleh tarik, boleh patah gigi depan ni. Berbanding dengan gigi gaham. Kita pegang dengan gigi gaham lagi kuat berbanding dengan kita pegang dengan gigi depan. Sebab itu ditakbirkan dalam hadis tadi, adduhuma bin nawajis, katakan. Gigit dengan gaham. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, wastamsiqu bih, pegang kedua-dua, pegang dengannya, iaitu dengan Al-Quran. Jadi dalam tu disebut saqalaini, dua benda yang berat, dan satu laginya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hadis yang kedua tu daripada Abdullah bin Abbas, taraktu fikum ayyuhan nas, aku tinggalkan kepada kamu wahai sekalian manusia, mana jika kamu berpegang dengannya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Falan tadillu abadan. Di sini perlu kita fahami, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Yes, kita dituntut untuk pegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bukan bermakna kita kena buka Al-Quran, kita kena buka hadis, kita kena keluarkan hukum sendiri dan sebagainya. Itu tak mungkin, dan bahkan mustahil bagi semua orang. Ada.
Nak suruh orang awam buka Al-Quran, buka hadis ni tak mungkin, tuan-tuan. Sebab itu kita ni orang awam. Allah perintahkan kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli zikir, tanya ulama, tanya orang yang lebih tahu jika kamu tak tahu. Ada. Kita orang awam itu je cara je. Yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis ini siapa? Orang ahli zikir, ulama. Saya kalau tanya tuan-tuan, apa dalil Quran dalam bab ni? Apa dalil hadis Nabi SAW dalam bab ni? Memang tak boleh jawab. Bab orang awam. Kita kata nak tanya Al-Quran, nak tanya hadis Nabi SAW, kena tanya orang alim. Orang alim je tahu istimbatnya daripada mana. Mengatakan, oh, dari istimbatnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya begini. Daripada ayat Quran, ayatnya begini. Ulama bercerita menjadi begini. Dan kita berpegang kepada Al-Quran. Memang hari ni orang ramai katakan, oh, kita kena pegang pada Al-Quran dan Sunnah, pegang ke Al-Quran dan Sunnah. Betul, kena suruh kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi bukan bermakna kita kena keluarkan, ambil terus daripada Al-Quran, hadis. Kita tak mampu. Nak tak nak, kena juga rujuk ulama. Kerana mereka yang mampu mengeluarkan istimbat hukum. Itu dah masuk waktu azan dulu.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, falan tadillu abadan kitab Allah sunnati rasul sunnati nabi. Kamu tidak akan sesat selama. Digunakan kalimah lan. Lan dalam bahasa Arab ialah dia menafikan secara makna keseluruhan. Ada penafian. Adalah kita kata kalau lan itu merujuk kepada makna takbid selama-lamanya, kita kata lan itu tidak betul. Tapi sebenarnya masih lagi boleh diterima lan itu bermakna takbid, tapi bukan pada sesuatu yang dalam ayat Al-Quran banyak. Contohnya dalam Al-Quran Allah berkata kepada Nabi Musa AS, lan tarani, kamu takkan dapat melihat aku. Maknanya dekat dunia, tapi dekat akhirat dapat. Bukan makna selama-lamanya sehingga hatta dekat akhirat, tidak. Dekat dunia sahaja tak dapat melihat Allah, tapi dekat akhirat boleh. Kita katakan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar fi lailatul badar. Sesungguhnya kamu akan dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kamu melihat bulan di waktu mengambang, jelas sejelas-jelasnya. Itu salah satu kelebihan bagi orang yang dapat masuk ke syurga Allah, dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini lan tadillu abadan, kamu takkan sesat selama-lamanya. Sebab apabila dilihat ditambah ujungnya abadan, abadan makna selama-lamanya. Selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati nabiyyi. Sunnah Nabi macam kitabullah ni kita dah tahu dah, senang. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita turutannya, kita ada hadis-hadis Nabi SAW. Kita yang pertama sekali hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir ni kita panggil dia qat'iyatud dilalah, dan kemudian ni dipanggil qat'i, dia ada yang qat'iyatul thubut. Dipanggil qat'iyatul thubut dan qat'iyatud dilalah, dan ada yang qat'iyatul thubut dan kemudian dhanniyatud dilalah. Wallahu a'lam. Tetapi selain daripada hadis mutawatir, dia panggil nama Allah Subhanahu wa taala zanniyatul thubut, qat'iyatud dilalah. Dia ada zanniyatul thubut, zanniyatud dilalah. Itu istilah-istilah yang saya rasa tak perlu orang awam tahu pun, pening kepala pun. Ni ustaz ni qat'iyah, zanniyah, tak perlu pun mengatakan. Ada di istilah nyatakan yang digunakan. Nak tahu kena belajar dalam bab ilmu hadis dan juga dalam ilmu Al-Quran dan sebagainya. Apapun tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini yang pertama sekali hadis mutawatir. Kemudian hadis sahih, tingkatan dia. Kemudian hadis kalau kita kata hadis sahih ni, dia ada sahih li zatihi dan sahih li ghairihi. Kemudian dia ada darjat hasan. Ada hasan li ghairi, hasan pula dia ada hasan li zatihi dan hasan li ghairihi. Kemudian dia kata turun lagi, kata ada dhaif pula. Maka yang kita kata dhaif pula, dia ada peringkat-peringkat dia. Dhaif biasa, dhaif jiddan, sangat-sangat lemah, dan kemudiannya maudhu', palsu. Hadis palsu dan hadis dhaif jiddan, maka tidak boleh diterima sebagai hukum. Kalau dhaif sahaja, maka ada khilaf di sisi ulama. Sebab dhaif sahaja, istilah perkataan hadis tu dhaif, ada hadis dhaif tetapi ulama sepakat beramal dengan hadis tersebut. Ulama fiqh sepakat beramal dengan hadis tersebut. Ada dalam fiqh ni ada hadis-hadis yang lemah, tapi ulama fiqh sepakat beramal dengan hadis tersebut. Ada hadis dhaif hanya boleh, kita kata boleh diterima, tapi dalam konteks fadailul a'mal, dalam fadilat amalan. Dalam bab fadail amal ni pula, jangan mudah-mudah kita terima je, oh ni tak apa, hadis ni dalam bab fadilat amal, fadilat amalan saja, tak ada masalah. No, kita bukan boleh terima macam tu je. Dia kategori dia
Imam An-Nawawi rahimahullah taala dia dah jelaskan syarat-syarat untuk terima hadis dalam bab fadail a'mal. Salah satunya hadis tu jangan terlalu lemah. Ada. Jangan terlalu lemah. Dan hadis itu nama Allah tidak kita tidak boleh mengiktikadkan. Ada. Dia ada dia punya istilah yang digunakan pakai oleh ulama dalam syarat-syarat penerimaan hadis dhaif dalam bab fadailul a'mal. Dia ada syarat dalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dalam dalam ibadat, dalam amalan itu, dalam hukum kita masih terima sampai hadis dhaif. Katakan kita masih lagi terima, tapi bukan dhaif jiddan. Dhaif jiddan kita kata dah tak boleh terima. Hatta dalam periwayatan hadis dhaif pun kata ulama kena bagi tahu hadis itu dhaif. Ini bukan setakat dhaif, kadang-kadang palsu pun duk cerita juga. Sehingga orang menyangkakan, kita katakan, oh ni hadis Nabi, sedangkan hadis itu adalah hadis yang palsu. Banyak hadis palsu yang tersebar dalam masyarakat kita. Bukan tak banyak. Dulu saya ingat lagi, kalau bila time bulan Ramadan, kelebihan malam-malam tarawih, katakan. Malam tarawih malam pertama sekian dia punya kelebihan, sampailah malam ke-30. Bila malam tu bidadari dapat bidadari, penuh masjid ni, katakan. Penuh surau. Katakan. Kenapa? Malam ni kelebihan ustaz, bidadari ustaz, katakan. Penuh. Tapi kalau malam tu kelebihannya biasa je, kurang. Itu berlaku satu masa dulu. 10-15 tahun lepas. Tapi alhamdulillah, bila penerangan demi penerangan, masyarakat mula tahu bahawa itu adalah palsu. Itu adalah palsu. Dan sebenarnya banyak lagi hadis-hadis palsu yang tersebar dalam masyarakat. Maka tentang mati Allah, kita kata konsepnya gitulah. Kita katakan mati Allah, sunnah Nabi SAW kita pegang pada kedua. Dan hadis yang ketiga tentang mati Allah yang seterusnya tu, kita katakan, ya Rasulullah, hadis yang ketiga ni menceritakan kepada kita bagaimana amalan orang kafir setelah dia memeluk agama Islam. Masa dia kafir, dia bersedekah tak? Ada ustaz, dia bersedekah. Dia buat baik tak? Ada buat baik. Dia tolong orang sana, dia tolong orang sini, dia buatkan rumah anak yatim, dia bina untuk orang rumah fakir miskin dan sebagainya. Persoalannya, apabila dia memeluk agama Islam, adakah amalan dia yang baik itu dia dapat tak ganjaran pahala setelah dia memeluk agama Islam? Ini hadis ini menjawab. Hadis ini menjawab. Hadis ini menjawab, menyatakan bahawa kepada kita, amalan orang kafir, amalan yang baik, amalan yang macam kita kata dalam Islam pun dituntut untuk kita lakukan. Andai kata dilakukan masa kufurnya, masa kafirnya seorang itu, maka dia akan dapat ganjaran daripada amalan tersebut apabila dia memeluk agama Islam, berbanding dengan dosa. Adakah dosa itu ustaz dia akan tanggung ini? Tak. Itu kelebihan orang yang Islam, yang kafir lalu dia memeluk agama Islam. Amalan buruk, maksiat yang dilakukan ketika kufurnya, tatkala bila dia memeluk agama Islam, dia mengucap dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh contohnya, maka segala dosa yang dilakukan ketika kufurnya tadi diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas sebab dia telah memeluk agama Islam. Al-Islamu yajubu ma qablah. Maka dengan Islamnya tadi terhapus semua dosa-dosa yang dilakukan, kecuali jika ada harta yang bersangkutan. Tadi kita katakan amalan baiknya berterusan setelah dia memeluk agama Islam. Amalan buruknya, maksiatnya terhapus dengan sebab Islamnya. Andai kata
ada harta-harta yang diambil daripada sumber-sumber yang haram tadi. Tak. Bagaimana hal keadaannya Ustaz? Nyatakan. Maka jika terdapat sedemikian, hendaklah dia melepaskan ataupun sedekahkan duit-duit sumber-sumber yang haram tadi, dikeluarkan. Jadikan sedekah fisabilillah. Maknanya dibuat benda-benda yang perkara-perkara yang dia berikan kepada orang fakir miskin, dia berikan kepada siapa-siapalah yang disedekahkan. Itu kalau dia tahu sumbernya sumber yang haram. Kalau dia tak tahu sumbernya haram, tidak salah untuk dia meneruskan perkara tersebut. Itu ada dalil-dalil. InsyaAllah kita akan kupas lebih lanjut berkaitan dengan perkara ini pada siri yang akan datang, sebab ada khilaf di sisi ulama. Ada khilaf di sisi ulama tentang mati Allah Subhanahu wa taala bab ni. Tadi yang saya bagi tahu, ada satu pandangan yang mengatakan pahalanya tetap dapat setelah dia memeluk agama Islam. Tapi ada satu lagi berlawanan dengan pandangan ini, nanti kita akan huraikan pada masa yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. InsyaAllah kita sambung lagi pada siri yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita belaka. Mari kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wa husna ibadatik. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.